Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita masuk kepada bab 12 iaitu pengendalian data. Okay, pengendalian data. Sebelum kita pergi pada pengendalian data, okay, dalam bab ni kita akan belajar cara untuk menyusun ataupun mengumpul data. Dan yang kedua ialah kita nak buat graf dalam bab ni. Okay, sebelum tu kita kena tahu dulu apakah kaedah untuk mengumpul data. Mengumpul data maksudnya kita kumpul maklumat lah. Kita kumpul maklumat apa yang kita nak kaji, apa yang kita nak tahu benda tu. Okay, so dia ada 4 cara, iaitu cara yang pertama iaitu temu bual. Temu bual maksud dia kita pergi interview orang tu. Okay, kita pergi kat dia, kita tanya siapa nama kamu, umur kamu berapa, kamu tinggal di mana, kamu nak makan apa, kamu suka kenderaan jenis apa. Itu maksudnya kita temu bual. Dan sambil kita temu bual tu kita catat. Okay, itu kaedah kita kumpul data seseorang itu. Okay, yang kedua ialah cara tinjauan. Tinjauan maksudnya kita edarkan soal selidik. Okay, soal selidik maksudnya kita pergi ke satu kelompok ataupun satu kumpulan ataupun satu ke sekolah, kita photostat soal selidik banyak-banyak, kita edarkan. Okay, macam zaman sekarang kita tak ada buat macam tu lah, kita buat macam dalam online je kan, kita edarkan soalan survey secara online. So kita boleh kita boleh viralkan dalam WhatsApp, dalam Telegram, macam-macam lah kan. So orang akan jawab soal selidik itu. Itu kaedah tinjauan. Okay, so kita daripada contohnya kalau dah 10 orang jawab soalan, kita kumpulkan semua maklumat daripada 10 soalan yang kita edarkan tu, dan kita buat kesimpulan dan rumusan daripada soal selidik yang kita edarkan. Okay, tu tinjauan. Okay, yang ketiga ialah pemerhatian. Contohnya dekat satu area jalan tu, kita nak kira berapakah kereta, lori, bas yang kerap melalui jalan itu dalam masa sehari. So kita tunggulah situ. Kita tunggu situ dalam masa, contohnya dalam masa 5 jam ke kita ambil. Okay, kita kira dalam 5 jam berapa kereta, berapa lori, berapa bas. Dan kita buat purata lah untuk satu hari. So kita boleh tahulah dalam satu hari jalan ni, contoh jalan ni dalam satu hari lebih banyak lori yang lalu berbanding dengan kereta, dan disebabkan oleh banyak lori yang lalu, jalan tu kerap rosak. Kita dah buat kesimpulan macam tu lah. Okay, yang keempat ialah kita buat eksperimen. Macam kamu buat sains dalam makmal. Okay, so kita kaji berapakah suhu air, berapakah kepanasan sesuatu benda tu. Okay, tu cara kita nak mengumpul data. So empat-empat ni adalah kaedah yang kita guna kumpul data. Okay, itu cara yang biasa kita untuk gunakan kumpul data. Okay, jom kita tengok cara untuk membuat jadual kekerapan. Okay, jom. Okay, yang seterusnya kita pergi kepada jenis data. Okay, data ni dia ada dua. Satu kategori, satu numeric. Numeric ni senang je dia ingat. Number. Okay, numeric. Okay, numeric ni dia kita boleh ukur menggunakan kuantiti. Maksudnya kita bagi tahu dia jumlah dia berapa, 10, 12, 100. Dia boleh dia ungkapkan dalam bentuk nombor. Okay, so diukur menggunakan angka. Misalnya bilangan buku yang dibaca seminggu. So kita kira lah buku seminggu kita baca berapa. Kalau ada 10, kita tulis 10 buku. Maksudnya kita ada nombor kat depan dia. Tu kata kita panggil data numeric. Okay, kamu ingat 6 kat depan dia, number. Okay, yang seterusnya tinggi pemain badminton. So kita boleh sukat dia tinggi dia berapa, 180 ke 170 ke. Dia ada satu nombor kat depan, 170, contoh 170 cm. Contoh meter ke apa ke cm ke, dia ada nombor kat depan. Okay, so masa bersenam, contoh kamu bersenam berapa minit sehari, 20 minit. So dia ada nombor kat depan. Tu kita panggil data numeric. Okay, so yang kedua ialah data kategori. Kategori ni dia tidak boleh diukur secara berangka, tetapi boleh dihuraikan. Dia tak boleh diukur secara berangka, tapi dia boleh dihuraikan. Contoh jantina. Jantina kita ada lelaki dan perempuan. Kita tak ada nombor kat depan satu lelaki ke satu perempuan. Kita ada lelaki dengan perempuan je. Okey, yang kedua, warna kereta. Warna kereta pula dia tak ada nombor kat depan warna. Kita belajar warna merah, kuning, biru kan. Dia tak ada nombor 1 biru, 2 biru. Tak ada macam tu. Okey, yang ketiga, perisa gula-gula. Okey, perisa gula-gula. Dia tak ada tulis nama tulis kat situ satu strawberry, 2 coklat. Tak ada. Dia tulis situ perisa strawberry, perisa coklat, perisa cappuccino. Dia tulis macam tu je. Okey, yang seterusnya kumpulan
kumpulan darah. Kumpulan darah kita tak ada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Kita dia ada kumpulan B, O, A, B, B minus, macam tu. Okay. So, dia boleh dihuraikan tetapi tidak boleh diukur. Okay. Contoh kita tengok. Contoh 1. Okay, klasifikasikan data berikut kepada dua kategori. Data kategori ataupun data numeric. Okay, suhu badan. Suhu badan kamu suka menggunakan termometer. So, dekat termometer dia hasilkan bacaan. Okay, bacaan 30 darjah Celsius, 40 darjah Celsius. So, dia ada nombor dekat depan tu. So, ini adalah data numeric. Macam tu je nak tengok. Okay. Okay, yang kedua, bilangan pokok. So, bilangan pokok ni kita boleh kira. Kita pergi kira 1 batang, 2 batang, 3 batang. So, kita boleh kira, dia ada nombor depan tu. Kita sebut data dia ialah data numeric. Okay, yang ketiga. Punca kemalangan. Punca kemalangan. Punca kemalangan kita tak lihat kira. Sebab dia terlampau banyak. Okay, so punca kemalangan ialah data kategori. Contoh dia cakap, okay, ada satu kereta langgar dengan motor. So, apakah punca-punca kemalangan tersebut? Punca dia mungkin kereta tu mengantuk, kereta tu main handphone, tayar dia bocor, brake dia hilang ataupun dia nampak hantu. Kita tak tahu dia punya punca-punca dia. Terlampau banyak dan terlampau, orang cakap terlampau banyak benda yang kita cerita. Dia tak boleh nak bagi tahu satu hantu, dua brake. Tak boleh. Okay, so dia punca tu kita tak boleh, dia terlampau banyak punca tapi kita tak boleh nak ungkapkan dalam bentuk numeric. So dia adalah data kategori. Okay, itu je. Terusnya kita nak pergi kepada pembinaan jadual kekerapan. Okay, kita nak bina jadual kekerapan. Okay, nak bina jadual kekerapan. Okay. Sebelum kita nak bina jadual kekerapan, kita kena tengok dulu. Ni data yang kita dapat. Okay, data yang kita dapat. Ni kita panggil data mentah. Okay, mentah. Okay, data yang belum disusun. Okay, dia terabur lagi. Nampak dia terabur 2011, 23, 13, 043 yang belum disusun. So, kita nak susun dalam jadual kekerapan. So, kita akan buat jadual sekejap lagi. Kita akan buat jadual dalam bentuk macam ni. Okay, so kita tulis dulu bilangan anak dekat sini. Okay, bilangan anak. Bilangan anak ni, macam mana kita nak ambil? Kita tengok dalam data mentah yang kita dapat ni. So, kita tengok kat sini. Kita tengok bilangan yang paling kecil. Bilangan paling kecil ialah 0. Dan bilangan yang paling besar ialah 4. So, maksudnya jadual kita ialah daripada 0 sampailah 4. So, kita buat jadual. Kita tulis itu. Bilangan anak. Daripada 0 sampai 4. Lepas tu kita buat satu tempat, satu kolom bahagian iaitu gundalan. Okay, bahagian gundalan ni mula-mula ni je kamu belajar. Okay, sebabkan kita nak bagi tahu cara asas dia perkiraan data. Okay, gundalan ni macam kita duduk, macam kalau kamu tengok TV, dia duduk penjara, dia kira berapa hari nak keluar penjara kan. Dia bagi tobek dekat dinding 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Dia 5. Okay, dia sama 5 saja. Okay, ni gundalan cara pengiraan zaman-zaman dulu. Okay, so yang ni kamu belajar mula-mula ni je. Lepas ni kalau kamu ada soalan untuk buat jadual kekerapan, kamu hanya buat bahagian bilangan anak dengan kekerapan saja. Gundalan ni untuk mula-mula ni kita tahu secara asas dia, basic dia. Okay, so kita tengok atas. Kosong ada berapa? Kita kira ada kosong ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okay, so kamu tulis kat bawah ni, dia ada 4. Okay, lepas tu nombor 1 ada berapa? Kita kira kat atas tadi. 1 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So kamu tulislah kat bawah 5. Okay, kamu buat macam ni. Gundalan bentuk dia macam kita main batang aiskrim masa tadika tu. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dia 5 je. So, bila kita nak kira, senang. 5, 10, 15, 20. Okay, kalau 6, dia macam ni. 5, 1 sebelah. Okay, dia tak buat 6 gabung terus. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Okay, so dia ada gundalan dan kekerapan. Kekerapan ni maksudnya berapa kali benda tu ada dalam data ataupun berapa kerap dia ada dalam data. Okay, so tu kekerapan. So dekat last kali kita bubuh jumlah. Jumlah. Okay, ini kita panggil jadual kekerapan.
So, jadual kekerapan ni kita guna untuk apa? Untuk buat jadual, buat graf. Okay, kita buat graf nanti. Kita buat graf. Okay, kita guna dia untuk buat graf. Okay, so kamu tengok contoh kat bawah ni. Okay. Data diri 12.1a. Klasifikasikan data berikut pada data numerik ataupun data kategori. Okey, yang pertama, bilangan stem yang dikumpul oleh setiap murid. Bilangan stem boleh kira ataupun tidak boleh kira? Boleh kira. So, dia adalah data numerik. Okey, so kamu buatlah semua ni. Okey, sampai H. Okey, yang kedua, dia suruh bina jadual kekerapan. So, macam tadi lah. Okay, kamu buat kekerapan, kamu buat data, kamu buat yang kolom yang pertama tu, yang pertama data, kedua gundalan, ketiga kekerapan. Okay, yang depan ni kita nak tulis apa? Kita tulis saiz kemeja T. Saiz kemeja T kamu buka mula-mula ni. Okay, yang ni gundalan, gundalan. Okay, yang ni kekerapan kamu kira. So, sini kamu tulislah daripada yang kecil apa? Yang kecil S, lepas tu L, lepas tu M, lepas tu SL. So, kamu buat daripada sini ialah S, L, M dengan SL. Kamu buat contoh. Okay, so gundalan kamu kira lah. S ada berapa? 1. S ada 1, kamu buat 1. Okay, so L ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kamu buat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So, 9. Kamu tulis kat sini 9. Macam tu, okay? So, kamu siapkan jadual kekerapan ni. Nanti kamu hantar dekat saya, okay? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.